Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni kita buat revision untuk chapter 5, Mastery Question 5.2 dan pelbagai lagi lah exercise yang cikgu dah share dengan kamu. Okay, so kita akan bincang dan kita cuba ingat balik apa yang kita dah belajar dalam chapter 5. Okay, so kita tengok soalan pertama. Simplify each of the following. Okay, so perkataan dekat sini adalah simplify. Bila simplify ni je bukan cari nilai. Kamu just simplekan, maksudnya kalau ada operation darab atau tambah yang boleh dibuat, so kita buat. Okay, so soalan A. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah mula-mula kita open the bracket. Open the bracket. So, bukalah dia punya bracket tu kan. Okay, so X plus PQ. Okay, dekat sini kita ada minus and bracket. So, minus ni actually akan effect setiap term. Term yang ni, dan term yang ni. Bermaksud kita sebenarnya darabkan negatif tu kepada setiap term. So dia akan jadi negatif 3y. Okey, untuk yang kedua je negatif and negatif, so dia akan jadi positif. Positif PQ over 2. Sama je dengan term ketiga, negatif. So akan jadi positif 4. Okey, untuk yang ni ada bracket juga tapi plus. So bila plus, kita follow je sign dalam bracket. Sebab kalau plus jadi plus juga. Kalau plus minus jadi minus. So dia tak effect. So kat sini akan jadi plus 1 over 3x minus 5y plus 7. Okay, next apa nak buat? Next adalah kita akan kumpulkan term yang sama. Ataupun kita kata kita kumpulkan like term. Kita ada like term, kita ada X dengan X. Ni kita panggil like term lah. Dia sama. Kemudian kita ada term PQ. Cikgu highlight tu, term PQ. Dan yang terakhir kita ada term Y. Sebenarnya satu lagi lah. Ada satu lagi sebenarnya. Bukan term terakhir juga tadi. Lagi satu yang hanya ada nombor sahaja. So actually kita ada beberapa term lah. Okay, so kita pun kumpulkan. So bila kumpulkan, bermaksud kita cuba sekalikan lah X dengan X. Kemudian PQ dengan PQ, Y dengan Y, number dengan number. So kita akan dapat X plus 1 over 3X. Kita mesti ambil sign dia kat depan dia sekali. Kalau depan ni plus, so plus lah. Kemudian, okay, dah habis X. Kita ambil plus PQ. Ambil plus, ambil sekali dengan sign depan dia. Okay, PQ, ni pun ada PQ lagi. So tulis PQ over 2 pula dekat sini. Dah habis PQ, sekarang kita ambil warna kuning pula. Y. So Y dekat sini ada minus tau. Minus 3Y. So kena ambil minus 3Y tu. Dan juga minus 5Y. And then baru ambil yang number. Plus 4 and plus 7. So actually kamu nak ambil huruf yang mana tu tak kisah. Yang penting kamu kumpulkan sekali setiap term tu. Okay, so sekarang kita boleh simplify dia. Boleh gabungkan lah sebab like term kita boleh tambah. Ni kita panggil dia sebagai like term. X boleh tambah dengan X. Dia macam oren. Oren, satu oren tambah satu lagi oren jadi 2 oren. Oren campur apple, kamu tak kata 2 oren. Kamu akan kata 1 apple, 1 oren juga. So sama je kat sini. So kita ada X. So X tambah 1 over 3X, kamu akan dapat 4 over 3X. Okay, tambah dengan PQ tambah PQ over 2, kamu akan dapat 3 over 2 PQ. Okay, kemudian negatif Y minus 5Y, kamu akan dapat minus 8Y. Kemudian 4 plus 7 paling senang lah, kamu tambah dapat 11. So bila macam ni, inilah jawapan terakhir kamu. Jangan ubah lagi. Kita bukan nak cari nilai, kita nak simplify dia. Dan kita just gabungkan apa yang boleh gabung. Dalam kes ni like term lah yang kita gabungkan.
Okay, itu untuk A. Kita tengok yang B pula. Okay, so yang B kita ada 6AB minus 9mn over 3 minus 2 in the bracket 4m and minus 3ab. So dalam kes ni, kalau kita ada pecahan yang digabungkan macam ni, kita pecahkan je. Boleh pecahkan, tu fraction. Fraction kita boleh pecahkan. Dekat sini kita akan dapat 6ab over 3 minus 9mn over 3 juga. Kamu belajar dulu kalau 1/2 tambah 1/2 boleh gabung. Contoh pernah belajar skor rendah kan, 1/2 tambah 1/2. So atas tu boleh gabung, 1 tambah 1/2. So benda yang gabung ni kita boleh reverse je, kita boleh patah balik, boleh pecah balik sebenarnya. Sama je dengan kes yang ni. Actually kita patah balik, kita pecahkan dia. Boleh gabung, boleh pecahkan dia. Okay, kemudian ada bracket ni kita kena expand. So kita kena buka dia. So dekat sini sama macam tadi. Ini kena darab ini. Yang ini kena darab yang ini juga. Okay, so jadi negatif 2 darab 4mn. So akan dapat negatif 8mn. Kemudian negatif 2 darab negatif 3ab. So negatif akan jadi positif 6ab. Yang kamu darab kan, yang kamu darab nilai dia je. 2 darab dengan 4, so tu jadi 8. 8 apa? 8mn. 2 darab 3 jadi 6. 6 apa? 6ab. Okay, so apa nak buat next adalah kumpulkan like term. So kita ada 6ab over 3. Okay, 6ab over 3, 6 ni kita boleh bahagi dengan 3 tu. So 6 bahagi 3 jadi 2, 3 bahagi 3 jadi 1. Okay, so kamu dapatlah 2ab dekat sini. Sama dengan sini. Ni pun boleh sebenarnya, ni bahagi 3 jadi 9 bahagi 3 jadi 3, 3 bahagi 3 jadi 1. Okay, so bila tadi yang ini 6ab jadi 2ab. Kemudian kita ada satu like term iaitu 6ab. So this one plus 6ab. Kemudian minus 3mn. Mana dapat 3mn ni? 3mn ni kamu dapat dari sini tadi yang kamu simplify kan. 9/3 ni. Okay, kemudian tolak dengan 8mn. So boleh selesaikan. So 2 tambah 6, 8. 8 apa? 8ab. Okay, tolak dengan -3 minus 8. So minus ni kita akan tambahkan dia. So 3 tambah 8 jadi 11. 11 mn. Okay, so selesailah. Okay, so itu simplify. Simplify ni kita kira, kita operate mana yang boleh. Bukan cari nilai. Kita tak cari nilai A tu apa, nilai B tu apa. Bukan macam tu ya. So ni bukan try and error nak masuk nilai pun tak. Okay, so next adalah kita nak tengok balik apa tu coefficient. Coefficient. Kita pernah belajar dah coefficient ni apa. Cikgu bagi contoh yang mudah-mudah lah. Kalau kita ada 2A. So cikgu tanya, what is coefficient of A? What is coefficient? Salah heja. Coefficient of A. So kalau coefficient of A adalah 2. So coefficient ni maksud pendarab ke? Perkali. Perkali kepada A. Apakah perkali kepada A? Untuk jadi 2A, perkali kepada A adalah 2. So kita kena faham, untuk jadi term yang kita nak kepada term lain, apa yang kita buat sebenarnya? So dalam kes ni kan, kita ada term negatif 8xy square. So apa dia tanya kat sini? State the coefficient of xy square. So kalau dia kata nyatakan perkali kepada xy square, maksudnya kita excludekan xy square. Kita ada negatif 8xy square. So sekarang ni kita nak exclude xy square ni. Exclude dia. So selain daripada tu lah dipanggil sebagai coefficient ataupun bahasa Melayu dia perkali.
So dalam kes ni, jawapan kita negatif 8 lah. Okay, next 8x. Okay, so 8x ni actually kita ada x square y kan tadi. Okay, so kita nak asingkan 8x. Macam mana kita nak asingkan 8x? Kita kena ingat bahawa x square bermaksud x darab x. So sebenarnya benda ni kita boleh pecahkan. Dia akan jadi negatif 8x xy. Dia boleh macam ni. X tu sebenarnya x square lah. So apa yang kita nak asingkan kali ni adalah 8x. So kalau kita asingkan 8x, tapi cara tulis yang sebenar dia, cikgu bagi tahu sebenarnya cara tulis yang sebenar dia 8 darab x darab y sepatutnya. So kita nak asingkan 8 dengan x. Sama je dengan atas, cuma yang atas cikgu tak tulis darab. Dekat bawah darab. Sebab kita tahu kalau kita kata AB bermaksud sebenarnya A darab B. Kalau 8x bermaksud 8 darab x sebenarnya. Okay. So apabila kita dah asingkan 8x tu, dia punya remaining variable and number adalah negatif 8xy. So coefficient for 8x is negatif 8xy lah dekat sini. Okay, nota ni cikgu alih lah dulu sekejap. Bukan nota pun, contoh lain kan, padam. Okay, kita tengok soalan C pula. Coefficient of y square. So dalam kes yang terakhir ni, kita ada negatif 8x square y. X square y. Cikgu salah tulis lah. Tengok cikgu dah salah tulis. Okay. Silap ni. Itu kalau contoh lainnya. Yang ni tadi, sorry, dia negatif 8x, patutnya yy. Tapi kat sini tak effect pun yy ni. So boleh je y square. Kita tulis y square je, tak tulis yy. Yang kita nak asingkan tadi negatif 8x kan. Okay, so dia akan dapat negatif pun tak. Dia cuma 8x je. So maksudnya ni negatif y square lah. Dia punya koefisien ataupun perkali. Okay, yang ni kita nak asingkan apa? Kita nak asingkan asalnya ni y square. Kita nak asingkan y square, kita asingkan. So bila y square kita asingkan, negatif 8x adalah perkali ataupun koefisien. So koefisien ni senang je. Dia adalah perkali. Cuma normally kalau melibatkan orang panggil equation, usually nanti kamu akan belajar lah quadratic equation whatsoever. So koefisien ni, perkali ni ataupun koefisien ni bahasa Inggeris dia, biasanya kita ambil number. Bila kita koefisien sebenarnya number, tapi not necessarily lah sebenarnya. Sebenarnya dia boleh jadi number and variable also. Tengok kepada apa yang kita nak cari. Okay. Next, kita akan tengok soalan seterusnya. Okay, given that P equal 5, Q equal 2 and R equal negative 4. Find the value for each of the following expression. Okay, tengok dia punya keyword apa. Find the value. Apabila maksud dia cari value, maksudnya kita nak cari jawapan akhir kita tu nilai. Nilai. Bukannya ada huruf. Bukannya ada variable atau unknown. Kita nak ada nilai. Okay. Alright. So, apa kita nak buat kat sini? Kita akan ganti nilai P. Kita gantikan sebagai kurungan. Q pun dihentikan dengan kurungan. P dengan Q ni gantikan dengan nilai yang diberi. So, dalam kes ni P dia bagi 5. Q dia bagi 2. Okay, so selesaikan. 2 kurungan 5 bermaksud 2 darab 5. 2 darab 5, 10. 10 tambah 2 adalah 12. Selesai soalan A. Okay, kemudian kita tengok soalan B pula. Sama je step yang kamu buat. Paling mudah lah kan. Benda-benda yang menjadi variable ni kamu buat kurungan. Okay, Q. Yang pertama ni kurungan dia Q. Q nilai je 2. Tolak dengan 4. Kurungan lagi. Sekarang ni R. R apa yang diberi? R adalah negatif 4. Kemudian tambah 8. Okay, kita pun selesaikan. So, 3 darab 2, 6.
Okey, kemudian kita ada negatif 4 darab negatif 4. Ingat, darab-darab jadi positif. Negatif, negatif, positif. So, positif 4 darab 4 adalah 16. Tambah 8. So, selesaikan dah kat sini. 6 tambah 16 adalah 22. Tambah 8, 30. Macam yang ni pun sepatutnya kamu boleh tunjuk lagi satu step lah. Iaitu 2 darab 5, 10 tambah 2. Dapat 12. Okay, so selesai dekat situ soalan A dan B. Okay, kita akan move forward. Okay, copy and fill in the boxes with the correct algebraic terms. Okay, maksudnya kita nak tengok apa nilai yang sepatutnya kita letak kat sini supaya hasil darab dengan term ni akan jadi term ni. So macam mana kita nak buat? Okay, so kamu boleh try and error lah. Bukan try and error, kalau kamu punya buku teks tulis try and improve method. Okay, so dekat sini paling senang kita apply. Kita dah belajar algebra. Okay, kalau kita nak cari dalam kurungan ni, bermaksud kita akan pindahkan yang ni. Kita akan pindahkan ni ke sebelah sini. So, apa yang jadi? Petak ni, okay, maintain lah petak kan. Petak ni macam, petak ni ibarat sebenarnya variable kak. Kamu nak cari sesuatu yang mana dia sebenarnya adalah 15 P square QR cube over 3PQR. Ingat, kalau darab pindah jadi bahagi. Kalau bahagi pindah jadi darab. Kalau tambah pindah jadi tolak. Kalau tolak pindah jadi darab. So sebenarnya konsep yang sebenarnya adalah konsep balancing lah. Dia bukan pindah sebenarnya konsep yang sebenarnya. Ni kalau kita kata konsep pindah-pindah pun boleh. Tapi yang kita belajar sebenarnya macam ni. Kita konsep balancing. Kita nak cari petak ni, apa kita buat? Kita bahagi kiri dengan kanan. Kita bahagi kiri dengan 3PQR. Kita bahagi kanan dengan 3PQR. Itu sebenarnya yang jadi sebenar-benarnya lah. Okey, so apabila kita bahagikan 3PQR dengan 3PQR, kita dapat 1. So 1 darab dengan petak, petak lah. Kan kita tahu kalau 2 darab 1, 2. 3 darab 1, 3. So kalau A darab 1 pun A. So petak darab 1 pun petak juga. Okay, so sebelah sini ni cikgu biar dulu sebab kita nak solve kat sini lah. Kita akan solve. Okay, apa jadi dekat sini sebenarnya? Kalau by right, kita sebenarnya buat 15 akan bahagi dengan nombor lah. 15 bahagi dengan 3. Kemudian P kuasa 2 tu sebenarnya P darab P kan. So cikgu buat P darab P lah supaya kamu nampak. Bawah ni ada over P juga. Ni darab. Okay, darab dengan kemudian Q. Q pun atas ada, bawah pun ada 1. Okay. R pula. R ada 3 dekat atas ataupun R darab R. Bahagi dengan R. Okay. So kita boleh selesaikan dekat sini. Macam mana nak selesaikan? So 15 bagi 3, 5. Okay, P darab P bahagi P, kita boleh cancel 1 P. Q boleh cancel dengan 1 Q, R boleh cancel dengan 1 R. Okay, so bila macam tu kita dapatlah tinggal P sahaja, Q dah tak ada, R ada 2. So R kuasa 2. So selesai soalan dekat situ. Okay, kita tengok pula soalan B. Soalan B ni kamu nampak tak? Sini bahagi. So bila bahagi kita nak selesaikan dia, kita kena darab pula. So dekat kes yang ni, apa kita nak buat? Kita akan darab dengan 2xy kuasa 2z. Kat kiri, kat kanan pun sama. Darab dengan 2xy kuasa 2z juga. Okay, so apa yang jadi adalah, cikgu buat kat bawah ni. Kamu tinggal petak. Equal 7x square yz darab dengan 2xy square z. So bila darab kita tak perlu buat macam bahagi sangat.
Kita boleh directly selesaikan. Okay, 7 darab 2. Kemudian kita ada x square darab x. Macam mana cikgu ambil ni? 7 darab 2. Kemudian x square darab x. Okay, darab lagi dengan y pula. Y pula kita check. Y akan darab dengan y square. So kita kumpulkan lah term yang sama. Sebab ni semua darab. Darab dengan y square. Kemudian yang terakhir darab z. So bila kita simplify 7 darab 2 14. X square darab x akan jadi x cube. Y darab y square jadi y cube. Z darab z jadi z square. So selesailah nilai yang dalam petak. So kalau kata fill in the blank, sepatutnya nilai-nilai yang kamu dah kira ni kamu letaklah dalam ni. Yang ni kamu letaklah dekat sini. Okey, selesai dekat situ. Okey, next adalah soalan 8. Ni adalah soalan terakhir. Okay, kita nak cari the area of rectangle is 12 a cube b square centimeter square. Express the length of the rectangle in term of AB. Okey, kita nak express jawapan akhir dalam bentuk ada A dan B. Bukan A dan B. Ada A darab B lah. AB lah senang kata kan. Okey, kita kena tengok dulu apa formula rectangle. Okey, area of rectangle area of rectangle semua tahu kan. Panjang darab lebar. Length multiple width. Kelebaran. Okay, so dekat sini area of rectangle dah diberi. So area of rectangle kat sini nilai dia 12 a cube b square equal length. Length tak ada. So length ni yang kita nak cari tadi. Darab dengan width. Width ni kita dah ada. Iaitu 3 AB. So benda ni sama macam tadi. Sebenarnya ibarat length ni petak. Length ni kita nak cari tempat kosong. Apa kita nak letak tempat kosong ni? Okay, so untuk cari length, apa kita perlu buat sebenarnya adalah kita bahagi kiri dengan kanan dengan nilai yang sama. Iaitu kita bahagi dengan 3AB. Itu konsep balancing. Kita bahagi sama. Kenapa kita nak bahagi 3AB? Sebab kita nak jadikan 3AB bahagi 3AB ni satu. So satu darab length, actually length lah. So length ni akan jadi petak. Cuma cikgu pindah tempat dia, tak ada masalah. Okay, sama dengan 12 A cube B square over 3AB. Okay, kalau nak nampak pro sikit, kita tak payah pecah-pecah. Apa kita buat? 12 dengan 3 ni boleh bahagi. So, ini jadi 4. Ni jadi 1 kan. Okay. A3 dengan A1 ni, kan? Sebenarnya, kamu tahu je A darab A. Per A. Kamu potong 1 A. Potong 1 ni. So, sini tinggal 2. B ni kalau potong 1 atas ni, tinggallah 1. So, apa jadi jawapan terakhir adalah 4A tinggal kuasa 2, B atas kuasa 1. Yang bawah dah tak ada. Nampak tak? Bawah cikgu cancel je, tak ada nilai. 3 ni dia 1 lah, tu jadi over 1. Ataupun cara yang betul sepatutnya, kamu tulislah panjang sikit kan. 12 bahagi 3 darab dengan A ada 3 kali. Okay, A 3 kali bahagi dengan 1A. Kemudian darab dengan B ada 2 kali. Bahagi dengan B. So kat sini sama je kita potong. Potong ni kan. That's why dia akan jadi 12 bagi 3 adalah 4. Yang ni jadi A square. Yang ni jadi B. Selesai. Ni yang dimaksudkan express length of the rectangle in term of AB.
Okay kelas, itu sahajalah. So basically dalam topik ni melibatkan perkara-perkara yang cikgu dah sentuh ni lah. Kalau selain daripada kamu boleh tanya cikgu directly. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.